Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung tentang kata adjektif ukuran. Okey. Sedikit sahaja sambungan kita pada minggu yang lepas tentang kata adjektif ukuran. Cumanya pada kali ini kita akan membina ayat. Okey, ada 4 gambar. Sebelum itu, rujukan kita pada hari ini adalah pada muka surat 48, buku aktiviti jilid 1. Okey. Baik, kita teruskan. Ringkas sahaja aktivitinya, iaitu bina ayat berdasarkan kata adjektif ukuran. Setiap gambar sudah diberi kata adjektif. Gambar pertama, tinggi. Jika kita lihat, apakah yang tinggi? Sifat rak, kan? Rak buku ini tinggi. Ini orangnya, nama Meme. Okey, Meme kepalanya sampai setengah rak saja. Rak lebih tinggi daripada Meme. Okey, gambar yang kedua, lihat Meme sedang mengambil buku. Kata adjektif yang diberi ialah rendah. Apa maksudnya? Maksudnya daripada gambar ini, Meme mengambil buku pada kedudukan yang rendah sahaja. Dia tak ambil lah buku yang tinggi walaupun rak ni tinggi. Okey, gambar yang ketiga, ada seorang lelaki sedang membaca sebuah buku. Kata adjektif ukuran yang diberi ialah tebal. Baik, dalam situasi ini, apakah yang tebal? Dinding, orang lelaki, buku, tangan, baju, atau apa? Okey, kita boleh nampak yang tebal ialah buku. Okey, yang seterusnya, gambar yang terakhir, ada 2 orang. Okey, Meme dan satu lagi siapa ni? Kita reka je lah nama dia nanti. Kan? Seperti yang pelajaran lepas, bila kita nak membina ayat, nama-nama orang ataupun watak dalam cerita itu, jika tidak diberi, kita boleh reka nama dia. Kita bagilah nama apa-apa yang sesuai. Okey, kata adjektif yang diberi nipis dan tebal. Boleh lihat dalam gambar, Meme bukunya nipis. Yang satu lagi kawan dia, nanti kita akan bagi nama, bukunya tebal. Okey, jadi bila berlawanan sifatnya, kita akan gunakan kata hubung. Yang ini nipis, yang ini tebal. Okey, buku ini berlawanan sifat. Satu nipis, satu lagi tebal. Jadi kita akan guna kata hubung. Yang sesuai ialah kata hubung tetapi. Baik. Okey, kita teruskan dengan gambar yang pertama. Sudah ada diberi sebagai panduan untuk kita. Kita lihat apakah ayat yang dibina. Meme berdiri di tepi rak buku yang tinggi. Ini ayat nyata. Dia memberitahu Meme buat apa? Meme berdiri. Di mana dia berdiri? Penerangannya, tempat dia berdiri adalah di tepi rak buku. Sifat rak buku itu tinggi. Jadi ayatnya terbentuklah begini. Meme berdiri di tepi rak buku yang tinggi. Baik, untuk gambar yang kedua, kita dah bincang tadi kata adjektifnya rendah, dan gambarnya pun nampak di sini. Meme mengambil buku yang rendah. Jadi ayatnya separuh dah ada, tapi hujungnya belum lengkap. Tugas kita untuk melengkapkannya. Meme mengambil buku. Apa dia kita nak sambung? Meme mengambil buku yang rendah. Okey, senang saja. Okey, buku yang rendah.
sekiranya ada murid-murid yang ada idea yang lebih baik, boleh tambah, boleh bina ayat yang lebih baik, yang lebih panjang, supaya menunjukkan kemahiran ataupun kebolehan perbendaharaan kata kita lebih, kan. Yang ini panduan yang cikgu beri ini hanyalah panduan yang ringkas sahaja. Kita boleh bina ayat yang lebih baik sebenarnya jika kita ada perbendaharaan kata yang banyak. Contohnya, Meme mengambil buku di bahagian rak yang rendah. Okey, kita dah tambah perkataan, itu menunjukkan tahap penguasaan perbendaharaan kata kita yang banyak. Okey. Untuk gambar yang ketiga, tebal, buku tebal. Ini orang tu, okey, dia dah bagi tahu pemuda itu, dia tak bagi nama, jadi dia bagi tahu saja pemuda itu. Apa yang pemuda itu buat? Sedang membaca buku. Buku itu sifatnya bagaimana? Sifatnya tebal. Jadi bagaimana ayat yang kita boleh bina? Pemuda itu membaca buku yang tebal. Okey, boleh noktah di sini. Andai kata murid-murid ada idea yang lebih baik, boleh tak nak kembangkan ayat ini? Boleh. Boleh. Macam-macam ayat kita boleh reka. Pemuda itu membaca buku yang tebal, betul. Tapi kalau kita ada perbendaharaan kata yang baik, perbendaharaan kata yang lebih, kita banyak membaca, kita boleh kembangkan lagi ayat ini. Contohnya, kita boleh tambah lagi perkataan untuk menjadi ayat yang lebih baik. Pemuda itu membaca buku yang tebal, kita gunakan kata hubung sambil berdiri. Okey. Berbeza tak? Okey. Pada tulisan yang kuning dengan tulisan yang berwarna ungu, itu menunjukkan tulisan ungu itu bagi murid yang ada idea yang lebih. Maksudnya kualiti ayatnya lebih baik. Okey, walaupun begitu sudah betul. Cuma kita boleh kembangkan idea kita mengikut kemahiran dan perbendaharaan kata yang kita ada. Baik, cuba kita lihat gambar yang keempat. Ada dua orang. Meme membaca buku nipis, seorang lagi membaca buku tebal. Kita cuba bagi nama untuk yang ini. Meme kita dah tahu namanya. Yang ini kita boleh bagi dia nama. Okey, cikgu reka ya. Cikgu bagikan dia nama Nora. Jadi, apa ayat yang kita boleh bina di sini? Ini sebagai contoh. Meme. Kedua-duanya huruf besar sebab ini nama khas. Meme membaca buku yang nipis. Okey, kita gunakan kata hubung untuk menyambung lagi ayat yang seterusnya. Apa kata hubung yang cikgu gunakan? Cikgu gunakan kata hubung manakala, ya, untuk buat perbandingan, ya. Untuk buat perbandingan saiz buku yang Meme dan Nora gunakan. Meme membaca buku yang nipis, manakala Nora membaca buku yang tebal. Baik. Begitulah
sedikit cara untuk kita membina ayat menggunakan gambar situasi yang diberi dan juga perkataan yang diberi. Kita tak boleh tinggalkan perkataan yang diberi. Dan cerita yang kita bina ataupun ayat yang kita bina berdasarkan apa yang berlaku di dalam gambar. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.